Minhajul Abidin Arab. Jadi pengajian kalau pagi ni kita jawi hari Ahad. Hari Ahad je. Hari Ahad tu kita jawilah Tafsir Nurul Ihsan dengan Jauharul Mahub, selang dengan Misbahul Munir dengan Jauharul Mahub. Jadi tafsir dengan tauhid selang. Seminggu, kalau minggu ni hari tu kita baca tafsir, kat minggu depan kita baca Misbahul Munir pula lah. Nah, tu hari Ahad. Kalau macam hari ni, pagi ni Isnin, Selasa dan Khamis, 3 hari saya baca Fathul Mu'in, kitab Arab lah, kitab dalam bahasa Arab, dan juga Minhajul Abidin bahasa Arab. Tapi boleh nak mendengar hak mana pun tak apalah. Kalau malam selanglah ibadah dengan muamalat. Baik, Fathul Mu'in bahasa Arab lah sikit Fathul Mu'in berhenti pada katanya musannif au binajasin wa in qallat taghayyur walau kana al-ma'u kathiran. Jadi ini sambungan daripada masalah yang lalu. Pada ibarah kita yang lalu, cerita dulunya musannif cerita kepada kita syarat kita nak mandi dan syarat kita nak berwuduk mestilah air itu gunanya daripada air mutlak. Kalau air tak mutlak tak boleh. Kalau kita nak mandi wajib, kalau kita nak mandi yang sunat-sunat, mandi yang sunat-sunat sekalipun, macam sunat hari raya, sunat Jumaat, sunat lain-lain lah, nak pergi ihram dan sebagainya, dan juga nak berwuduk walaupun wuduk sunat, wuduk yang wajib dan wuduk yang sunat. Contoh wuduk yang wajib ni apa? Wuduk yang kita angkat hadas itu, itu kita panggil wuduk wajib lah. Kita nak sembahyang, kita nak baca Al-Quran, itu dipanggil wuduk yang wajib, kena guna air mutlak. Dan juga wuduk tajdid, wuduk yang sunat. Tajdidul wuduk ini maknanya kita memperbaharui wuduk. Kita dah ada wuduk, kemudian kita nak memperbaharui wuduk, kita wuduk sekali lagi. Apa hukum dia? Hukum dia sunat. Wuduk tu satu ibadah. Kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk, itu satu ibadah. Sebab Nabi pernah mendengar terompah Sayyidina Bilal di syurga. Nabi dengar bunyi tapak kasut Sayyidina Bilal di syurga. Maka dia apa ibadah yang Sayyidina Bilal buat? Dia sentiasa berwuduk. Dia kentut, dia ambil wuduk, dia kentut, ambil wuduk. Dan wuduk ini boleh kita perbaharui setelah kita guna di dalam satu fardu. Contohnya kita tadi nak sembahyang subuh, kita wuduk, dan kita tak batal lagi wuduk kita sampai nak masuk zuhur, kita nak sembahyang zuhur, wuduk kita masih ada lagi. Boleh tak kita ambil wuduk? Boleh, namanya tajdidul wuduk, kita memperbaharui wuduk. Tak ada masalah lah. Nak asar lagi, kita ambil lagi sekali wuduk, boleh tak? Boleh. Itu dipanggil tajdid. Kita memperbaharui, walaupun wuduk tadi sah, masih ada, tapi ini hukumnya sunat saja. Kalau rajin nak buat, boleh buat. Dan air mutlak tu mestilah, kita dah bincang dulu macam mana yang namanya air mutlak. Syarat dia mestilah bukan air musta'mal. Kalau air musta'mal, kita tak boleh buat wuduk, dan kita tak boleh buat mandian yang wajib ataupun sunat tadi. Air musta'mal pun kita dah bincang dulu, air musta'mal. Dan air yang tak boleh guna juga adalah air yang berubah dengan benda yang kita kata mukhalid. Benda yang mukhalid, benda yang berubah, yang perubahan tu banyak bagi air. Ini pun kita dah baca dulu. Kalau air tu berubah dengan suatu benda yang suci,
maka air tu kita tak boleh buat mandian yang ibadah ataupun wuduk, tak boleh. Contohnya apa? Contohnya kopi. Ayak tu jatuh kopi dalam tu, jadi ayak tu jadi hitam, sampai orang panggil ayak kopi. Boleh dah ambil wuduk? Tak boleh. Tapi nak buat minum boleh lah. Maknanya untuk ibadah tak boleh. Kita ada satu jam ayak, kita ada satu botol ayak, boleh tak buat wuduk? Boleh. Ayak kosong, ayak bersih tu. Kita beli ayak mineral 1 liter gitu, boleh, tak ada masalah. Dia air mutlak dia panggil. Tapi kalau jatuh sesuatu walaupun benda yang suci dan perubahan tu perubahan yang banyak, sehingga kita tak lagi panggil air ayak kosong, kita kata ayak sirap contohnya lah kan. Dalam satu jug tu ada ayak, jatuh beberapa titik sirap, tapi keruh sikit saja, itu tak apa lagi. Tapi kalaulah perubahan air tu sampai kita kata ni sirap, maka tak boleh lagi berwuduk dengan air tadi. Kalau sikit tak apa, takat merah sikit-sikit saja, orang tak panggil air sirap lagi, itu masih lagi kita boleh berwuduk dengan air tadi. Kalau dah berubah banyak sampai dah panggil air sirap, kita tak boleh dah lah. Itu perubahan daripada benda yang mukhalid. Dan ada juga yang dipanggil perubahan daripada benda yang mujawir. Itu kita dah bincang pada bab dia lah. Dan hari ini dia kata au binajisin, ataupun perubahan tadi, perubahan yang dengan najis. Ini pun tak boleh. Wa in qallat taghayyur, walaupun sedikit perubahan air tadi. Baik. Jadi air apabila berubah dengan najis walaupun sedikit pada air yang banyak, maka air tu dah tak boleh guna. Sebab kita panggil air najis. Dia tak sama dengan perubahan daripada benda suci. Benda suci kalau berubah sikit tak apa, berubah banyak yang tak boleh. Faham tak? Jadi kalau kita ada satu timba besar air, jatuh sirap, air sirap dalam timba tadi, boleh pakai lagi tak? Tengok dulu. Kalau air tu berubah sikit, kita panggil air kosong lagi, sikit-sikit merah-merah je, tak apa lagi, boleh wuduk lagi. Tapi kalau berubah banyak sampai kita panggil air sirap, tak boleh. Adapun dalam bab najis, jatuh dalam satu tempat air yang banyak, 2 kolah, jatuh tai cicak, jatuh bangkai tikus contoh, berubah salah satu tiga sifat, bau, warna, rasa, berubah sikit sekalipun tak boleh pakai dah. Ini cerita dah pada air yang banyak, berubah sikit pun tak boleh pakai. Kita ada satu kolah di rumah kita, kolah tu besar, 2 kolah dah. Nanti hari ni kita akan kira macam mana perkiraan untuk nak mengira 2 kolah. Jadi air yang banyak sepatutnya bila jatuh najis tak mengubah air, maka air itu masih dianggap suci. Bila jadi najis, bila kita tak boleh pakai, apabila berubah sifat dia, dia jadi warna keruh dengan sebab najis, dia jadi bau busuk sikit dengan sebab najis, dia jadi bau, warna, rasa dia berubah walaupun sikit dengan sebab najis, maka air tu dah tak boleh pakai. Faham kan? Faham kan? Faham. Adapun air yang sikit, maksud sikit kurang dari 2 kolah, masuk najis terus tak boleh pakai, tak nanti berubah. Faham tak? Jadi kita ada ada yang kita ada 2 bekas. Contohnya bekas satu cawan, dan kita ada satu besen, satu kolam, satu kolah yang besar, yang cukup ukuran dia 2 kolah. Jadi beza dia, kalau di sini masuk bangkai cicak seekor,
Najis najis masuk cicak mati jatuh. Air ni masih boleh minum atau ataupun tidak? Tak boleh, dia jadi najis secara automatik, berubah ataupun tak berubah. Air sikit jatuh najis, buang. Maksudnya macam itulah, kita tak boleh minum dan kita tak boleh buat wuduk. Satu jug air kosong jatuh taik cicak, jatuh najis maknanya, maka satu jug tu dia anggap tak boleh buat wuduk, tak boleh buat minum. Sebab apa? Air yang sedikit bila jatuh najis, najis tu menajiskan air walaupun tak berubah. Itu ayat yang sikit. Berubah tak berubah, jatuh najis, habis. Ayat yang banyak, maksud banyak ini 2 kolah. Berapa banyak 2 kolah tu? Nanti kita kira. Ayat yang banyak, yang 2 kolah, yang kita selalu sebut 2 kolah tu, bila sebut banyak maknanya 2 kolah lah. Jatuh najis, tak jadi najis lagi, kecuali berubah. Dan perubahan tu wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit Jadi faham dia tak sama dengan bab perubahan dengan benda suci. Perubahan suci, perubahan tu mesti banyak, baru kita tak boleh pakai dia untuk wuduk. Satu jug air jatuh setitik, air tu berubah sikit saja, boleh wuduk lagi? Boleh lagi. Satu jug air jatuh banyak titik air sirap sampai kita panggil ini air sirap, tak panggil air kosong lagi, boleh pakai wuduk lagi? Tak boleh, sebab berubah banyak. Satu jug kosong air jatuh tik cicak, walaupun tak berubah, boleh pakai tak? Tak boleh, sebab air sikit jatuh najis, terus tak boleh pakai. Satu timba yang besar, satu tong drum besar biru tu, jatuh tikus mati, tak berubah, boleh pakai lagi? Boleh, sebab tak berubah lagi. Jatuh 2 ekor bangkai tikus duduk lama, maka air tu jatuh duduk bawah, kita tak tahu, air tu jadi berubah sikit. Najis tak? Najis, tak boleh pakai. Jadi perubahan air dengan sebab najis, walaupun perubahan tu sikit-sikit je, bukan banyak pun, bau pun bau sikit je, bau nipis-nipis ataupun, tapi bau tu dengan sebab najis, rasa tu berubah dengan sebab najis, warna tu berubah dengan sebab najis, tak boleh pakai. Faham Itu maksudnya dia kata au binajasin wa in qallat taghayyur, ataupun dengan najis, perubahan itu dengan najis, walaupun sedikit perubahan tadi. Walau kanal ma'u kathiran, walaupun air itu banyak. Cerita dia di sini ayat tu walaupun banyak lah, ini dia hanya nak buat royah saja. Sebab pada ayat sikit jatuh najis, tak boleh dah. Di sini sebab dia nak ataf dekat mana ni? Au binajisin ni dia ataf dekat mutaghayyir. Dia nak cerita perubahan tu. Ada perubahan dengan benda yang mukhalid, ada perubahan dengan najis. Jadi kalau perubahan dengan mukhalid, ada tafsir dia hari tu ni. Ini perubahan dengan najis. Perubahan dengan najis ni walaupun sikit habis dah. Walaupun air tu banyak. Maksud air banyak, qullataini, 2 kolah. Au akthar, ataupun banyak, 2 kolah dan lebih. Kalau kita ada ayat yang qadar banyak tadi sama dengan 2 kolah ataupun lebih, maka air itu dipanggil air banyak. Ini dalam istilah fiqh bukan istilah cakapan harian kita. Kita kata ayat setimba pun banyak kan, kita kata banyak tak, bukan maksud banyak yang kita cakap, banyak di sisi ulama fiqh. Ulama fiqh, kalau ayat tu 2 kolah ke atas dipanggil banyak, kalau ayat tu kurang daripada 2 kolah dipanggil ayat yang sikit lah. Fi suratayn atau akthar fi suratay taghyir, pada 2 surah taghyir, 2 surah perubahan. Pada sebahagian naskah fi suratay at-taghayyur, 1 ya. Sebahagian cetakan dia letak 2 ya, sebahagian cetakan ada 1 ya sahaja.
pada dua surah. Surah apa ni? Surah At-Taghayyur Bit-Tahir dengan surah At-Taghayyur Bin Najis. Dua-dua surah ni. Dua-dua surah ni. Pada ayat banyak, kalau berubah sama sajalah. Bit-Tahir wan Najis. Pada benda suci dan pada benda najis. Habis dah. Faham lah? Perubahan najis pada benda, pada air lah. Faham lah? Kemudian dia akan masuk kiraan dua kulah. Dua kulah tu nak kira macam mana dua kulah? Dia kata wal qullatan. Dua kulah. Dua kulah. Kulah ni asal makna dia kullatan ataupun kullah ini maknanya jarrah. Jarrah al-azimah maknanya satu tembikar yang besar. Itu makna kulah. Satu apa? Tempayan lah. Bahasa kita satu tempayan yang besar itu kullah. Bahasa Arab panggil kullah. Kemudian di Melayu kan kita panggil kulah. Bahasa kita panggil kulah mandi, tek mandi. Itu bahasa Melayu. Asal dia daripada bahasa Arab kullah. Dua kulah, kullatani. Asal makna kulah ni apa? Satu tembikar, jarratan al-azimatan. Dua tembikar, dua tempayan yang besar. Sebab apa nama kulah? Dia kata kerana lelaki yang kuat ini yuqilluha ay yarfa'uha, maknanya boleh mengangkat. Satu kulah boleh memuatkan qirbatain wa nisf min qirabil Hijaz, boleh memuatkan 2 qirbah setengah daripada qirbah Hijaz, tanah Arab Hijaz. Qirbah bahasa Melayu pun panggil girbah, belulang kambing orang Arab kalau kita simpan ayak dalam labu sayung, orang Arab dulu depa simpan dalam belulang kambing, kulit kambing. Depa kambing tu depa londeh dia punya kulit, dia tak lapah-lapah macam tu tak, depa londeh je tu. Jadi sarung kambing tu adalah depa kerat tengkok, depa kerat kaki tangan, depa londeh semua. Kemudian depa ikatlah tangan dia, depa ikat tangan ni, ikat kaki, ikat jadi macam sarung. Jadi depa isi ayak dalam tu, depa boleh buat beg pegang galah. Depa nak pergi berjalan mana-mana, bawa beg ayak pakai itulah, qirbah. Boleh galah. Itu qirbah ataupun girbah kita panggil. Belulang kambing. Dan belulang kambing ni banyak mana secara anggarannya. Dia kata tak lebih daripada 100 ritil Baghdadi ataupun 100 ritil Iraqi. Ritil ini dia satu, kita kata takaran kuantiti yang digunakan zaman dulu dipanggil ritil. Satu ritil bersamaan 382.5 gram. 300 gram lebih, dekat 400 lah. Satu ritil dekat-dekat 300 gram. Kamu apa no? 382 gram, 382.5 gram. Itu berat satu ritil. Jadi satu qirbah tu boleh memuatkan tak lebih daripada 100 ritil. Maknanya 100 ritil bersamaan 38 kilo. 0.25. 100 ritil bersamaan dengan 38 kilo. Sebab kalau gram dia 382.5. Kalau 100 ritil dia akan jadi 38 kilo. 38.25 kilo macam tu. 38 kilo 3 kampit beras 10 kilo. 4 38 tak. Ni qirbah Hijaz ni bukan kambing kampung kecil kacang. Itu
Satu kerbah dia boleh buat ayak banyak tu. Jadi kalau 2 kolah, maknanya 2 kali dan setengah kerbah ni lah. Kalau ikut dengan wazan, dia kata wal qullatan bil wazni, dan 2 kolah dengan 2 wazan, dengan timbangan wazan, timbangan berat, bersamaan dengan dia kata 500 ritlin Baghdadi takriban. Ini kiraan 2 kolah. Hak tadi tu 38 tu qirbah. Itu qirbah, tak lebih daripada hak tu lah. Bukan lebih dah, tak lebih daripada tu. Tapi kalau 2 kolah bersamaan dengan 500 ritil Baghdadi. 500 ritil Baghdadi ni dalam kiraan lebih kurang bersamaan dengan 191.25 kilo. 191.2 kilo. Itu 2 kolah. Sebab satu kolah 95 kilo. Satu kolah 95.625 kilo. Tu kalau nak bagi sekali, dia punya point dia tu lah. 95.5 lebih kurang kan. 95.625 kilo. 25 kilo. Satu kolah 250 ritil, 2 kolah 500 ritil. Kalau dalam kiraan lah ni, satu kolah 95.625 kilo, 2 kolah bersamaan dengan 191.25 kilo. Kalau kita ada satu bekas yang boleh memuatkan timbangan, kalau mengikut timbangan kilo lah. Ni sebab dia kira kilo, dia kira berat, dia tak kira kuantiti. Kalau zaman lah ni untuk cecair kita pakai liter lah. Liter tak sama dengan kilo. Sebab liter ini dia tak kira berat, liter dia kira kuantiti. Kan? Boleh jadi 1 liter tu boleh jadi berat sekilo, boleh jadi berat lebih sekilo, ikut benda yang kita timbang. Kalau kita timbang benda tu berat, kalau kita timbang benda tu ringan. 500 ritil Baghdadi tu dia kata. Dan 1 ritil itu di sisi Imam Nawawi, ni dia cerita di dalam syarah, dia ada cerita tentang timbangan yang digunakan zaman dulu lah. Dia kata 1 ritil Baghdadi di sisi Imam Nawawi bersamaan dengan 128 dirham dan 4/7. 128 4/7 dirham. 1 dirham berat dia 2.975 gram. 1 dirham. Dirham ni wang perak. Wang perak tu. Ni ceritanya kiraan dulu ni, kita tak pakai lah kan. Wang perak 2 gram bukan berat, sama dengan duit sekupang kah? Kan duit sekupang berat lagi duit sekupang tu. Kan duit 5 sen. 2 gram ringan, 2 gram 2 gram lebih, 3 gram lah, 2.9, dekat 3 gram lah. Tak berat lah, maknanya duit dirham ni nipis lah, ringan saja. Tu pun mahal. Itu 1 dirham. 4/7 dirham sama dengan, kalau semua, kalau kira semua, kalau jumlah semua berapa? Jumlah semua 382 tadi, 382.5. Jumlah 128.4/7 gram ni bersamaan dengan 382.5 gram. Itu berat 1 ritil. Ini di sisi pendapat Imam Nawawi, dan yang muktamad lah. Imam Rafi'i kata berat dia sama dengan 130 dirham. 130 dirham ni dia berat sikit saja daripada tadi. 386.75 gram. Dia lebih kurang 4 gram lah. Berat sikit. 386.75 gram.
Ini kiraan Arab ni, kiraan zaman-zaman dulu. Kita tak pakai dah kiraan ni. Kita pakai kilo itu je kan. Dia kata takriban, lebih kurang lah. Kemudian dia cerita pula macam mana kita nak mengukur. Dia kata wabil masahah, dan kiraan dengan keluasan. Kalau kita nak kira keluasan pula macam mana? Dia kata kalau kita nak kira keluasan, dia kata dhira'un wa rubu'un tulan wa ardan wa umqan bi dhira'il yadil mu'tadilah. Kalau benda tu fil murabba', pada benda tu petak. Kalau kita petak lebih kurang, dia kata dia punya panjang, dalam dan lebar. Dhira' wa rubu', 1 hasta dan 1/4. Tulan, dia punya panjang. Wa ardan, dia punya lebar. Wa umqan, dia punya dalam. 1 hasta mana 1 hasta? Ni 1 hasta kan? Ni siku sampai hujung jari kita panggil 1 hasta. 1 hasta. Kalau ni depa kan, bahasa Arab panggil ba'un. Ni 1 depa. Hujung jari sampai hujung jari bersamaan lebih kurang 4 hasta lah. Campur sekali hak ni. Ni 1 hasta, ni 2 hasta, sampai ni 3 hasta, di sana 4 hasta. Kalau hujung jari sampai hujung hidung, hujung jari sampai hujung hidung dipanggil war. Kita orang Melayu panggil ela. 1 ela, 1 yard. Hampir kepada 100 meter kan, 90 cm lebih kurang lah. Ini 1 war. Bukan war perang. Okey tak, war bahasa Arab. 1 ela, 1 yard. Kalau ni hujung ibu jari sampai hujung jari kelingking dipanggil shibrun, 1 jengkal. Ini 1 jengkal. Hujung ibu jari sampai hujung ni panggil 1 jengkal. Ini hujung ibu jari ni sampai hujung jari telunjuk dipanggil fatrun. Dalam bahasa Arab ni depa ada nama-nama depa. Fatrun, hujung ibu jari sampai hujung pistol ni. 1 fatrun. Dia tak sampai sejengkal, dia tak sampai shibrun. Dia setengah lebih sikit-sikit. Ini fatrun. Panjang mana? 1 ni. Kalau 1 ni 1 jengkal, jari manis, jari ibu jari sampai jari kelingking. Itu shibrun, sejengkal. Ada lagi ukuran 1 anmulah dia panggil, 1 ruah. Orang Melayu kita panggil 1 ruah. Panjang ni tak banyak mana. Ini 1 ruah. Ada 1 jari. Itu kiraan dulu. Dan ada 1 qabdah. Ini bukan ta'alluq qabdah dah, bukan tauhid. Ini kiraan 1 qabdah, 1 genggaman. 1 genggaman ni. Panjang mana? 1 qabdah kita kata. Silap. 1 qabdah ni makna 1 genggaman. Panjang ni saja. Jadi kita nak ukur 2 kolah itu, kiraan dia adalah 1 hasta dan 1/4. 1 hasta dan 1/4 hasta. Tambah lagi 1/4. 1/4 ni lebih kurang 1 qabdah. 1 genggaman ni. Ini hasta kita kalau kita bahagi 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Hasta ni kalau kita bahagi 4, 1/4 hasta sama dengan 1 ni. Lebih kurang 1 qabdah, 1 tapak, 1 genggaman, 1 tapak ni. Jadi kalau kita nak kira dalam ukuran petak, kita kira macam ni lah. Ini dia punya dalam. Umqan, dia punya lebar, dia punya panjang. Jadi kalau 2 kolah itu zira' wa rubu' tulan wa ardan wa umqan. Dia kata ni kolah yang petak. Jadi dia punya dalam, dia punya panjang dan lebar semuanya sama. 1 hasta, 1 hasta dan 1/4.
1 1/4 hasta. 1 1/4 hasta. Panjang mana? Tambah. Lebih kuranglah zira' mu'tadin. Kita orang Melayu. Tapi dalam dia ada zira' najjar orang panggil. Satu ni sama dengan zira' najjar orang panggil. Zira' najjar ni sepanjang satu ni lebih kurang. Sebab selengan, sebab ni satu hasta tambah satu qabdah lagi. Kita kata selengan. Boleh kita kata 1 1/4 hasta ni hasta orang, hasta manusia, siku zaman ni. Ada satu lagi nama hasta tukang kayu. Hasta tukang kayu ni satu hasta dia sama dengan ni. Zira' najjar orang panggil. Zira' tukang kayu. Jadi zira' tukang kayu ni tiap satu. Kita ambil mudah panjang ni sebab dia kata zira' pertengahan. Maknanya dia tak ambil kira orang hak tinggi-tinggi sangat dan dia tak kira orang hak jenis ketok-ketok sangat, kecil rendah macam orang budak-budak kan. Dia ambil lebih kurang lah macam kita ni, kita kata mu'tadil lah. Jadi dia punya tinggi kita ambil sehasta lah. Itu. Sehasta. Mana sehasta? Sini sampai sini. Apalah kan? Sini sampai sini dia punya tinggi. Sini sampai sini dia punya lebar. Kalau ada kolah kita, Allah, kalau kita ada kolah yang bekas yang besar lagu ni, tinggi macam ni, lebar macam ni, ayak penuh. Ini 2 kolah. Kolah kat rumah kita besar, ada boleh muat ayak banyak ni tak? Dia punya lebar pun panjang ni juga, lebih kurang lah. Lebih kurang lah 1 hasta dan 1 kodah. Lebih dah ni pun. Kita kata ni cermat ni, satu ni dengan. Kalau kita ada kolah yang besar macam ni, insya-Allah ayak penuh, maknanya 2 kolah. Ukuran tu 2 kolah. 191 kilo. Ini dia bagi satu jenis contoh. Kalau kita ada jenis, ada orang jenis rendah tapi panjang bekas dia. Itu ikutlah. Nanti dia ada matematik kiraan dia tu. Kiraan nak cari isi padu. Kemudian wafil mudawwar dia kata, dan pada pada mudawwar silinder, bekas yang berbentuk silinder, macam mana kita nak cari ukuran 2 kolah? Dia kata zira' fi sairil jawanib bi zira'il adami. Jadi kalau kita nak tengok yang silinder, dia kata ni silinder kan, bentuk yang macam ni dia panggil silinder. Macam mana kita nak kira dia? Tongdram minyak. Tongdram minyak. Permukaan dia kata mesti ada dia punya lebar dia. 1 zira' min sairil jawanib. Kok mana pun, kok ni ke, kok ni ke, kok ni ke, semua mesti ada 1 hasta di sini. Sini sampai sini. Mesti ada zira' 1 hasta. Kita boleh masuk lengan kita dalam mulut dia. Kita boleh masuk lengan kita ni dalam mulut dia. Ini 1 hasta dia panggil. Dia punya dalam berapa banyak? Wa dhira'ani umqan bi dhira'in najjar. Dan 2 hasta dalam tapi kiraan hasta najjar. Wa huwa, apa hasta najjar tu? Zira' wa rubu'. 1 zira' dan rubu' bersamaan dengan 1 hasta najjar. Dia nak berapa? 2. Kalau 2 zira' bersamaan dengan 2 zira' setengah untuk hasta anak Adam. Kan? Sebab ini 1/4. 1 tambah lagi hak 1 macam ni, maknanya 2 hasta setengah anak Adam. Kalau hasta najjar 2. Dia punya dalam sini sampai sini 2 hasta 2 hasta tukang kayu najjar. 2 hasta najjar. Najjar tukang kayu.
Ini tukang kayu Arab ni bukan hasta tukang kayu Malaysia lah. Ataupun kalau hasta anak Adam 2 hasta setengah. 2,5 hasta. 2 hasta setengah ni ataupun kiraan lain kita kata 2 hasta dan sejengkal. Sebab sejengkal bersamaan setengah. 1 hasta 2 jengkal. 1 hasta ni adalah 2 jengkal. Kalau ni 1/4 hasta. 1 qabdah. Kalau yang ni sejengkal. Jadi 2 hasta setengah anak Adam. Letak lah. Dia punya dalam je dah. 1 tunderam. 1 tunderam. Ada 191 kilo tak ayak? Kalau ada, alright lah ya. Tunderam tu 2 liter. Lebih no, lebih kan. Lebih. 2 hasta setengah panjang mana? 1 2 dan setengah. Tong tu tinggi ni. Kita katalah tinggi whiteboard ni. Kalau dah ikut ni 2 setengah. Tundram tu kalau ada macam ni, tinggi je ni, dia mulut dia boleh masuk 1 ni, 2 hasta. Mulut tundram selalu mulut dia macam kecil sikit, lepas tu dalam tu besar. Betul tak dia tu? Tu lagi lagi elok dia sebab dia lagi besar. Dia punya ni. Kiraan liter kita tak tengok lah. Kalau ada tunderam sampai sini besar, insya-Allah lah. Selalu kalau rumah-rumah lah depa bagi apa? Tab hak kecil tu. Rumah-rumah hak kecil lah. 1/4 bulat tu kan. Kecil je. Tu tak cukup tu tak 2 kolah. Kalau tak 2 kolah boleh buat wuduk tak? Boleh bukannya tak boleh. Ayat satu cawan pun boleh buat wuduk. Yang penting dia air mutlak. Cuma jaga satulah. Kalau ayat tu kolah tu kecil, jagalah daripada benda yang jatuh daripada najis-najis. Kalau jatuh najis, dia menajiskanlah. Ikut muktamad mazhab kita, tak berubah pun najis lah. Lainlah kalau kita nak pakai pendapat-pendapat yang lain. Itu cerita lain. Kemudian yang dalam tu dia ada cerita isi padu. Ini matematik sikit. Saya ingat nak baca tapi tak apalah. Ini kiraan cara macam mana nak cari isi padu. Jadi kalau nak cari isi padu ni, kalau kita cakap matematik dan kita boleh hafal formula dia, maknanya apa saja jenis bekas kita boleh kira. Amallah 3 segi ke, bekas bulat ke, bekas bentuk bintang ke, bekas apa saja jenis bekas. Sebab dia asalnya kita nak cari isi padu. Sebab ayat ni dia kira isi padu lah kan. dia ada cerita dalam. Macam mana kita nak cari isi padu. Jadi tak apa, nanti situ dulu lah. Mana dia wala tanjusu qullatan ma bih wallah alhamdulillah situ. Tasawuf sikit Ya. Miatin. Ya. Yang tu kiraan tak baru sangat. Itu kiraan tok guru kita pondok kita ngaji pondok dulu macam tu. Dia nak buat kita kata apa? Dobit lah. Jadi zaman dulu macam mana depa test, maka depa buat eksperimen lah. Depa buat kiraan hak ni, hak asal dari kitab ni depa buat dulu, besar kadar banyak mana. Dia cuba cari isi padu, kemudian depa cuba isi dengan satu tong minyak. Tong apa? Tong petak besar tu kan, tong biskut lah no. Tong besar tu kan. Depa cuba isi dalam tu, maka depa dapati jumlah sedemikian banyak. Tu kira boleh jugalah. Banyak kaedah untuk mencari. Yang penting kita boleh jumpa isi padu dia lah. Dan itu untuk kiraan. Bila kita nak buat kiraan ni, bila kita nak pakai, kalau kita nak buat kolah kat rumah kita, nak bina, kita nak buat simen, kita kata aku nak bagi cukup 2 kolah ataupun nak bagi besar 2 kolah, kita nak kira. Kemudian kita dapat tahu lah, kolah aku ni 2 kolah ataupun kurang. Waktu tu kalau hak kolah dah siap ni,
Pun boleh jugalah kalau kita nak tahu. Tapi kalau kita nak ambil wuduk, perlukah kita pergi cek 2 kolah? Tak payah. Tak payah. Tiap-tiap kali kita nak pergi wuduk, kita cek, kolah ni, kolah masjid ni cukup 2 kolah. Tak payah. Itu tak payah. 2 kolah tak 2 kolah. Ini anggaran. Kita dah tahu, okey, banyak ni 2 kolah. Kita pergi mana-mana tempat, kita pergi rumah orang ke contoh, kita tengok, kolah dia ni, ayak dia ni, banyak ke tak banyak? Agak-agak sahaja. Tak perlu pergi ukur pun. Tak wajib. Lagi kita kata wajib nak pergi cari 2 kolah banyak mana? Dah. Kita tengok ayak bersih. Kalau ayak bersih tak usah ada ukur dah. Memang boleh pun, ayak sikit pun boleh kan. Ini cerita dia, contohlah ada kita tengok, ayak ni sikit, tapi kita tengok macam ada tik cicak jatuh seketui. Bangkai cicak jatuh seketui, dan kita nak pakai pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Jadi kita kata apa? Ini cukup 2 kolah ke tak? Kita agak-agak kita tengok, ni cukup ni. Kalau cukup pakai. Tak mesti tepat, walaupun kita kata ayak tu tak cukup pada hakikat dia. Tapi kita agak-agak dengan ilmu kita dah belajar dah macam mana nak ukur. Lepas tu kita agak-agak kita kata ayak ni 2 kolah ni. Pakai. Bukannya mesti ukur tak? Kalau kita tahu tak cukup 2 kolah, tak usah pakai ayak dalam kolah, pakai ayak akad paip. Macam tu lah. Kita bukannya mesti kena ukur dah. Kita agak-agak saja. Habis nak? Minhajul Abidin kita harap. Ada yang buat kitab jawi. Kalau kitab jawi dia sama juga, dia lebih kurang je, dia cuma muka surat tu. Tu saya tak tahu lah. Dia di dekat dengan muqaddimah. Kalau siapa yang pernah mengaji kitab jawi tu, di bahagian hak muqaddimah tu setelah daripada dia cerita Aqabah yang 7 tu. Gitu. Kitab jawi kita Arab sama maknanya. Dia kitab jawi tu terjemah Arab juga. Boleh juga pakai. Katanya, falamma faragha min qat'i hadhihi al-aqabah wa nazal, dan tatkala selesai ia salik tadi ataupun hamba tadi selesai daripada memutuskan aqabah ini, aqabah yang ketujuh ni, aqabatul hamdi wa syukri, aqabah puji dan syukur. Dia sentiasa memuji Allah dan dia sentiasa bersyukur kepada Allah dengan apa sahaja yang Allah kurniakan kepada dia. Dia tidak ada rasa sombong ataupun dia lupa kepada Allah. Setiap hari dia memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia mai susah pun dia puji, dia mai senang pun dia puji, dia mai sakit pun dia puji, dia mai sihat pun dia puji, segala-gala keadaan dia puji. Alhamdulillah. Sebab apa? Banyak nikmat ni Allah bagi kepada dia. Maka ketika itu wa nazala, dan dia turun fiha ay padanya lah, dia turun kepada Aqabah ni. Fa idza, maka tiba-tiba huwa bimaqsudihi wa mubtaghahu baina yadayhi, dia itu dengan tujuan dia dan dengan apa yang dia nak tu baina yadayhi, di depan dia dah. Apa yang dia cari selama ni ada kat depan dia. Habis 7 Aqabah ni maknanya dia capai apa tujuan yang dia cari yang sebenarnya. Selagi tak lepas 7 Aqabah ni, selagi tu kita belum sampai maksud kita. Walaupun kita boleh terbang, walaupun kita ni dapat kemuliaan, boleh terbang, jampi pun menjadi, kita buat apa pun menjadi, Masya Allah, hebatlah orang kata kan. Ni Tok Imam ni kalau jampi hembus sekali lega terus demam, Masya Allah. Boleh jadi kemuliaan, boleh jadi istidrak, boleh jadi macam-macam lah kan. Tapi itu belum nak namanya kita ni sampai tujuan ini, hati kita ini penuh dengan rasa rindu kepada Tuhan tu, kena lepas dulu 7 Aqabah ni lah, 7 jenis gunung ni. Jadi bila dah 7 habis ni lepas, apa yang dicita-citakan, apa yang dia cari selama ini rupa-rupanya ada di depan dia. Falam yasir illa qalilan hatta waqa'a fi sahlil fadli, maka tidak berjalan ia melainkan sedikit sehingga jatuhlah ia di dalam
perhentian kurniaan, kita kata. Bila orang yang sampai sampai 7 Aqabah ni lepas, maka dia akan berada di dalam kurniaan Allah yang sangat luas. Perhentian kurniaan dia sampai satu stesen, yang mana stesen itu dia mendapat kurniaan daripada Allah. Limpah kurnia daripada Allah, daripada batin dan juga zahir. Lebih kepada hak batin lah maknanya. Orang-orang sufi ni, dia cerita dia satu je. Dia bukan nak tengok yang zahir tak. Dia bukan nak tengok ibadah sampai dia boleh terbang ke tak. Tapi dia nak tengok hati dia tu. Ada sir-sir yang Allah kurniakan di dalam hati dia. Wa sahra isyauqi, dan juga padang, kita kata padang kerinduan. Bila orang sampai 7 Aqabah ini, orang akan datang rasa rindu dengan Tuhan. Rindu yang diserupakan dengan padang pada pihak apa? Luas. Kerinduan dia tu terlampau luas. Dan rindu ini adalah buah daripada mahabbah, cinta. Samaratul mahabbah. Apabila kita cinta, dia akan timbul rindu. Syauq ini, kerinduan ini, apabila kita berjauhan, kita akan rindu dengan kekasih kita. Maka kerinduan itu satu natijah ataupun satu buah daripada mahabbah. Apabila cinta kita ni tertanam dalam hati, maka dia akan timbul rindu. Rindu ni bila datang saja rindu, maka segala amalan kita itu adalah berdasarkan cinta yang khalisah, yang bersih. Amal kita ni, ibadah kita ni kerana cinta kepada Tuhan semata-mata, tidak ada yang lainnya. Bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak pahala dan sebagainya. Kita hanya kerana cinta kepada Allah. Dia tak sama dengan orang buat kerja kerana upah dan orang buat kerja kerana cinta. Kalau dia tu kerja tukang masak, kita pergi jumpa dia, dia kata, "Puan, saya nak tempah masak lemak cili api 1 periuk, kami nak buat kenduri." Dia pun kata baik, maka dia masaklah. Masak dia tu tidak dengan hati, dia tak penuh dengan kasih sayang, sebab dia nak duit lah. Orang upah dia kata, "Aku bayar, aku nak tu. Kalau hantar upah, aku tak bayar." Kan? Dia semata-mata nak yang tu. Dia tak sama dengan orang yang masak lemak cili api ni dengan rasa cinta. Contohnya dia masak untuk siapa? Anak dia yang tak balik. Anak dia lama dah tak balik mai, PKP, kena sekat banyak bulan. Ini cuti, anak dia kata nak balik mak oi. Mak dia ni tahu kata anak dia suka makan masak lemak cili api. Maka terus dia pergi pasar, dia pergi cari bahan, dia pergi cari makanan, nak masak kerana apa? Cinta. Kerana apa? Rindu. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana Allah lah, hatang ni. Ikhlas kerana kecintaan dia untuk anak dia. Anak dia suruh tak? Anak dia tak suruh buat. Anak dia minta. Anak dia tak minta. Tapi buat dia tu kerana cinta. Hak mana hak lebih? Hak ni lebih. Dia buat masak tu dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh, kita kata segala skill yang dia ada, dia akan pakai untuk nak bagi sedap. Kalau hak upah tadi tak apa sedap sangat, tak apa nak menjadi kurang satu bahan pun, dia tak apa kisah sangat. Orang lain nak makan upah, ada rasa jadilah, dia kata. Kalau orang komplain pun dia tak kecil hati. Tapi hak ni untuk anak dia, dia memang nak buat tu, nak bagi sedap, nak bagi anak dia makan. Itu amalan yang kerana cinta. Dan kita kalau ada rasa cinta dalam hati kita, dia akan datang rindu. Maka orang-orang macam ni tak nanti Tuhan buat syurga, dia akan ibadah pada Allah. Orang-orang hak macam ni lah ibadah siang malam puasa tak berhenti, malam-malam sembahyang tak berhenti. Sebab apa? Dia rindu, dia cinta dengan Tuhan. Sebab tu kita boleh tengok kisah orang sufi, setiap hari boleh sembahyang 100 rakaat, duduk saja-saja, duduk tunggu kat kedai 100 rakaat, boleh berzikir ribu-ribu, boleh baca Quran khatam tiap hari. Awak yang kuat sangat ni sebab cinta. Macam mak tadi, dia penat tengah mana? Mak satgi malam sampai
Ni tengah hari dah ni, dia dengan penat kemas rumah apa semua, dengar anak dia balik, hilang penat ni. Sebab apa? Seronok anak dia nak main. Cinta dan rindu tu ada menjadikan satu kekuatan kepada dia untuk buat segala-galanya untuk anak dia. Apabila ada cinta dan rindu, macam kita tengok cerita Hindustan kan, hero tu tiba-tiba jadi kuat. Sebab cinta lah kan. Macam tu. Kita lemah dalam buat ibadah sebab apa? Sebab kita tak ada rasa cinta. Kita kata kita cinta Allah, tapi naknya kita nak syurga Allah. Cinta kita tu tak khalis. Tak boleh ke macam tu? Boleh. Kita orang awam takat tu sajalah. Kita orang awam takat tu. Macam macam kita ada anak. Kita ada anak. Kita kata abang, kalau abang buat kerja, ayah bagi upah. Dia pun pergi buat. Kita tahu anak kita hak seorang ni, kalau kita tak bagi upah dia bukan nak buat. Tapi kita sayang tak dia? Sayang juga sebab dia taat kepada kita. Walaupun kita upah baru dia buat, kita pun tahu anak aku seorang ni dia nyegan sikit. Kalau aku tak bagi upah ke dia bukan nak buat kerja. Abang pergi kemas rumah, pergi kemas potong rumput depan. Dia kata tak larat ayah oi. Abang potong, abang ayah bagi RM100. Oh, kuat ayah, kuat. Dia pun pergi tebang. Kita sayang ke tu? Sayang anak kita. Dan dia taat kepada kita. Hak kita tak sayang ni apa? Kita suruh, kita kata abang ni, pergi tolong hak ayah bagi 100. Malas ayah oi. Ni kita tak suka. Kita bagi upah pun tak mau. Kita kata kita nak denda pun tak pi tolong ayah. Ayah tak bagi naik motor lah malam ni lah. Nak pi keluar ayah tak bagi dah. Dia kata mentah ikut ayah. Hak jenis ni kita tak suka ni anak macam ni. Dia tak taat. Tapi anak yang taat walaupun kena upah, kita suka, sayang. Sebab apa? Sebab dia ikut cakap kita walaupun dengan upah. Tapi ada lagi seorang anak yang lagi kita sayang. Siapa? Anak yang tak nanti upah dia buat. Balik-balik saja sekolah, balik-balik saja kerja, terus dia tengok semak, dia tahu kata ayah dia tak suka halaman rumah ada sampah semua, terus dia buat. Kerana apa? Kerana dia seorang anak, dia cinta kepada ayah dia. Dia tak, ayah dia tak suka, maka dia tak buat. Dia hilangkan benda yang ayah dia tak suka. Anak ni lagi kita sayang. Sebab apa? Kerja buat dia, amalan dia hanya kerana dia cinta kepada kita, bukan kerana nak harta kita. Tapi dua-dua kita sayang. Macam itulah perbezaan antara kita dan orang ahli sufi. Kita buat ibadah ni sebenarnya nakkan syurga, takutkan neraka. Boleh tak? Boleh. Memang takat kita lagu tu je. Kita ni tak sampai lagi Aqabah ke-7 ni. Satu pun tergagap-gagap, terhegeh-hegeh nak terlepas. Apatah lagi tu je. Tapi Allah tetap sayang kita juga. Sebab apa? Sebab kita ikut perintah Allah. Allah kata semayang, kita semayang. Allah suruh bangkit semayang malam, kita buat. Allah suruh puasa, kita puasa. Walaupun kerana apa ni? Nak syurga. Tak ada masalah apa? Tak ada masalah. Cuma kita nak habaq kata perbezaan. Ahli sufi ni tak, dia bukan kerana tu tak. Dia kerana cinta dan mahabbah. Orang-orang macam ni menerbitkan ibadah yang sangat luar biasa. Dalam bahasa Arab dipanggil syauqun. Di dalam syarah dia ada sebut, apabila orang tu ada cinta, dia ada terbit dua jenis kerinduan. Satu nama syauqun, satu nama ishtiyaqun. Dua-dua ni bahasa Melayu kita terjemah rindu. Cuma rindu itu lebih kepada syauqun lah. Beza dia apa? Beza dia kata, kalau rindu yang namanya syauqun ini, hati kita ni bergelora. Gelora cinta tu kuat apabila kita tak bertemu dengan kekasih. Tetapi dia akan hilang apabila kita bertemu dengan kekasih. Itu dia panggil syauqul. Allah rindunya teringat tiap-tiap hari. Kalau Tok Wan ni kerja duk sebut cucu je. Cucu bila nak balik cucu. Kerja duk sebut, duk berzikir satu. Cucu aku bila nak balik, cucu aku bila duk sebut dekat pak dia, dekat lelaki dia. Tiba-tiba hujung bulan cucu dia pun balik. Seronok lega, hilang kerinduan tu. Terubat rindu. Itu dipanggil syauqun pada tahap itu. Ada satu lagi yang lebih kuat daripada itu, dipanggil al-ishtiyaq. Ishtiyaq ini kerinduan hak macam mana? Ini kerinduan yang tak hilang walaupun dengan bertemu. Dia takut berpisah. Orang macam ni, dia sayang sungguh. Hak ni kuat lagi. Dah jumpa pun tak terubat lagi. Dia kata, Tok Saudara baliklah, duduklah mau sikit. Ni dia jenis, dia tak boleh berpisah.
Ada ini dia panggil ishtiyaqun. Bahasa Melayu kita nak panggil apa? Kita ni lemah sikit bahasa. Bahasa Arab ni dia ada martabat dia. Kalau cinta takat ni nama ni, kalau takat ni nama ni, kalau takat ni nama ni, sampai tahap tertinggi gila. Sampai tahap tinggi orang tu jadi gila. Itu cinta yang tahap tertinggi. Cinta ni satu perasaan yang kita tak boleh nak ungkapkan dengan kata-kata lah. Sebab tu orang kadang ada sanggup bunuh diri dan sebagainya. Itu kerana cinta yang dia layan perasaan cinta dia tu. Sampai dia rasa macam tu. Kita kata awak dia jadi macam tu. Tak, itu perasaan dia lah. Kalau benda tu nafsu, dia tak kontrol, maka merosakkan diri dia lah. Itu al-ishtiyaq. Ada orang jumpa lega dah, okey, terubat hati. Nak berpisah pun tak apa dah berjumpa dah. Itu syauqun. Ishtiyaq ini tak puas dengan berjumpa. Dia tak mau berpisah. Itu ishtiyaq dia panggil. La yazul bil liqa. Dia tak hilang dengan pertemuan. Jadi orang yang cinta ini dia tenggelam. Dia tenggelam hati dia tu dengan kekasih dia sahaja. Maka ketika itu di mana-mana saja dia akan nampak kekasih dia lah. Dia akan nampak kekasih dia. Orang cinta ni saja dia nampak kekasih dia je kan. Dia tengok kelas ni, dia tengok teringat nampak muka kekasih dia. Dia bawa kereta, dia tengok orang potong, dia nampak kekasih dia naik motor orang lain. Dia pergi kedai, dia tengok tukang jahit, dia ingat kekasih dia. Jadi itu dia panggil angau, orang Melayu kita. Itu cinta. Orang ahli sufi ni dia kecintaan dia kuat sampai macam tu. Dia tengok apa saja dia teringat Allah. Sebab apa? Semua dunia ni yang dia lihat ada athar, bukti kebesaran Allah. Dia tengok pokok dia ingat Allah. Dia tengok rumah dia ingat Allah. Dia tengok gunung dia ingat Allah. Dia tengok laut dia ingat Allah. Sebab apa? Sebab cinta dia kepada Allah menyebabkan dia ingat kepada Allah di setiap benda yang dia tengok. Sebab apa? Sebab gunung milik Allah, langit Allah bagi jadi, bukit buka Allah bagi jadi. Sebab tu dia ingat Allah, hati dia penuh dengan Allah. Kita tengok gunung nampak cantik, kita tengok langit nampak cantik, nampaknya cantik, kita tak nampak siapa yang bagi jadi. Bezalah Apa alamat kerinduan? Kita kata kita cinta Allah, kita rindu. Apa alamat dia? Kata Abu Uthman, dia kata alamatus syauq, rindu adalah hubbul maut ma'ar rahah. Dia cintakan kematian serta kerehatan. Dia nak mati. Orang yang suka mati ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan rasa rindu. Dia mahukan. Sebab tu tengok para sahabat berperang, bermati-matian. Kenapa mereka nak mati? Sebab mereka rindukan syurga, mereka rindukan Allah. Sebab tu mereka nak mati. Sebab apa mesti mati? Sebab apa mesti mati? Sebab kematian itu pintu pertemuan kekasih dengan kekasih. Kita nak menuju ke alam yang satu lagi, alam barzakh, dan alam yang seterusnya. Pintu pertemuan. Kita, kalau kita nak berjumpa dengan kasih kita, kena ada pintunya lah. Kalau seorang tu dia cinta dengan seorang perempuan, di mana pintu pertemuan? Benda apa yang paling dia suka sekali? Aku terima nikahnya. Itu hak paling dia seronok sekali. Tak apa, di situlah pintu pertemuan dia dengan kekasih dia. Dia nak tu. Sebab lepas daripada dia kata aku terima nikah ni, dia boleh bertemu dengan kekasih dia. Orang lah tak nanti tu dia jumpa. Jadi dia cintakan tu. Bagi orang yang rindukan Allah ini, dia suka kematian. Dia tak mau dah duduk di dunia lama-lama pun tak ada apa dah. Dia kata bukan ada apa di dunia ni. Ada apa di dunia ni? Hanya ada harta benda dunia yang dia tak akan bawa ke alam barzah. Dia tak mau bawa masuk kubur. Dia tak bawa. Dia kata jadi dia sukakan kematian. Alamat, kata Yahya bin Mu'az, dia kata alamatus syauq, alamat kita ni rindu adalah fitamil jawarih anis syahawat. Kita memutuskan anggota-anggota kita ni daripada hawa nafsu. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sama juga, bi'an, macam mana makna kita memutuskan anggota jawarih tu? Dia kata bi'an yu'ridul 'abd anha, dengan kita memalingkan, hamba tu memalingkan daripada hawa nafsu.
ada nafsu dia tak mau. Tangan ni tak buat mengikut nafsu yang nak, mata ni tak tengok mengikut yang nafsu yang nak, telinga ni tak mendengar mengikut apa yang nafsu nak. Dia mendengar mengikut apa yang Allah nak, dia melihat dengan mengikut apa yang Allah nak, dia melakukan, dia jalan, dia tangan dia bergerak mengikut apa yang Allah nak. Seperti mana anak kecil yang berpaling daripada nyusu mak dia setelah dia mengetahui kelazatan makanan dunia. Bila budak kecil, dia tak kenal lagi lazat, dia tak kenal lagi KFC sedap ke macam mana, dia tak kenal lagi nasi daging masak dendeng, dia tak kenal lagi. Dia tak tahu lagi sedap. Jadi tak usah duk layak depan dia tak mau. Budak kecil tu, setahun 2 tahun tu, dia nak apa? Susu mak dia aje. Tak usah duk bagi nasi biryani depan dia pun dia buat tak tahu. Sebab dia tak tahu kata benda tu sedap. Dia tak tahu lagi ayak jus tu sedap. Jadi dia suka susu mak dia. Sampai satu ketika mak dia duk ajak dia makan apa-apanya, sampai dia dapat kesedapan lah. Dia dah boleh mula-mula makan nasi garam dulu kan. Dia tak sedap gitu. Dia tak tinggal lagi susu mak dia. Lepas tu lama-lama boleh minum Milo, boleh minum Vico, boleh makan boleh makan ayam goreng, daging goreng. Semua dia makan pizza. Sedap rupanya. Susu mak dia tinggal dah. Macam tu kita dengan orang yang ahli sufi. Ahli sufi ni dia dah mendapat kesedapan yang lain, maka dia tinggal dunia. Dunia ni macam kita ni duk menyusu mak lagi akhirnya. Kita tak dapat lagi rasa kesedapan nak sebenar, kita duk rasa susu mak sedap dah. Kita tak mau nak tinggal lagi. Dengan dunia ni kita tak boleh nak tinggal sebab kita tak pernah lagi merasai kesedapan mencintai Allah. Macam mana nak sampai tahap ni? Imam Ghazali ni cerita ni dah lepas Aqabah 7 ni. Kena lepas semua. Tapi sebenarnya dalam perjalanan tu pun Allah dah bagi dah kelazatan hak sikit-sikit kepada kita. Allah dah bagilah rasa lazat ibadah. Apabila kita ijtihad kuat lawan nafsu, kita dapat rasa sikit-sikit. Kita kata kesedapan dalam ibadah tu kita dapat rasa dah sikit-sikit. Sikit-sikit lah. Tapi bila orang dah melepasi Aqabah 7 ni, dia dapat kelazatan hak sebenar. Sebab tu orang ahli sufi ni tak mau dah dunia, tinggal terus dah. Habisnya kemudian katanya wa arasatul mahabbah, dan halaman cinta Allah lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.